Yang Matul Intan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua untuk memberi saya peluang untuk bahas tentang bajet yang dikemukakan baru-baru ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Datuk Yang di-Pertua, mula-mula ni saya ingin menegaskan di sini bahawa seringkali apabila kita hadapi pilihan raya, satu bajet gula-gula seringkali dibentangkan di parlimen. Saya percaya bahawa untuk satu negara yang sedang membangun, bajet gula-gula ini harus diberhentikan, dan satu bajet yang benar-benar dan betul-betul memberi faedah kepada rakyat Malaysia harus dibentangkan. Kita tengok apabila pilihan raya telah dekat, Perdana Menteri kita dengan menteri-menteri lain seringkali hulurkan bantuan peruntukan di merata-rata tempat. Apakah salahnya kalau peruntukan dan pembangunan ini dibawa pada seluruh tempoh di mana kerajaan mentadbirkan negara kita, dan bukan saja semasa pilihan raya. Kita tengok di pilihan raya kecil yang telah diadakan seperti di Hulu Selangor dahulu, jalan-jalan raya tiba-tiba diberi satu wajah yang baru. Di belakang rumah pun mereka tah jalan raya. Jadi ini tidak wajar dilakukan oleh kerajaan. Saya ingin terus sentuh kepada beberapa isu ataupun jabatan atau keadaan di mana kita mendapati banyak pembaharuan ataupun majuan atau perubahan boleh dibuat. Yang pertama sekali saya ingin sentuh tentang badan kehakiman kita. Baru-baru ini kita dapati bahawa Chief Justice of the Federal Court, Hakim Besar Mahkamah Persekutuan, dan juga Presiden Mahkamah Rayuan dilantik. Apakah kriteria untuk lantikan mereka, sedangkan kita terdapat ramai di antara hakim-hakim Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan yang lebih berkelayakan. Jadi adakah lantikan Hakim Besar Mahkamah Persekutuan, CJ ataupun Presiden itu satu pelantikan politik? Kita baru-baru ada tengok macam mana Yang Berhormat Bukit Gelugur telah memfailkan satu usul untuk salah seorang hakim dari Mahkamah Rayuan yang dikatakan telah plagiarize, meniru satu penghakiman oleh satu hakim yang Arif G. Selvam dari Singapura. Bukan saja hakim Mahkamah Rayuan ini dikatakan telah meniru hakim G. Selvam dari Singapura, tetapi telah backdated hakiman beliau untuk menunjukkan bahawa hakim Singapura yang meniru penghakiman beliau. Ini harus disiasat dahulu dengan teliti dan mengambil tindakan segera terhadap hakim ini jika hakim ini telah mendapati melampaui batasannya. Saya ingin menegaskan di sini bahawa terdapat hakim-hakim yang bagus di negara kita. Bukan semua hakim sama seperti pihak polis pun. Bukan semua pegawai polis atau anggota polis boleh disalahkan oleh sebab beberapa pegawai yang salah. Tetapi institusi kehakiman ini adalah amat penting sebagai salah satu tunggak demokrasi negara kita selain dari parlimen dan eksekutif. Badan kehakiman ini amat penting untuk negara kita sebagai sebuah negara yang membangun, dan untuk laburan asing untuk datang ke Malaysia pun mereka tengok apakah keadaan badan kehakiman kita. Saya cadang satu badan bebas yang meliputi ataupun dengan hakim-hakim yang telah bersara, pegawai-pegawai dari Majlis Peguam dan lain-lain peguam dilantik atau ditubuh untuk mengkaji balik penghakiman yang disyaki tidak
selaras dengan undang-undang kita, terutama sekali undang-undang seperti Akta Syarikat dan juga Perlembagaan Persekutuan. Ada satu lagi hakim di Mahkamah Rayuan, dahulunya di Mahkamah Tinggi, seringkali mendengar kes tanpa panggil saksi-saksi. Apa yang aneh sekali adalah hakim tersebut dinaik pangkat ke Mahkamah Rayuan. Ada satu kes di Mahkamah Tinggi dahulu di mana 9 orang saksi telah menunggu di mahkamah untuk memberi keterangan pada tarikh yang bicara. Tetapi hakim tersebut terus mengatakan bahawa tidak perlu mendengar saksi-saksi dan terus menetapkan tarikh untuk hujahan oleh peguam-peguam dan terus memberi keputusan. Hakim itu yang sama telah memberi arahan terlebih dahulu untuk saksi-saksi memfailkan kenyataan saksi. Jadi apa yang berlaku pada tarikh perbicaraan? Apa sebab seorang hakim telah arah pihak-pihak untuk memfailkan pernyataan saksi mereka, dan lepas tu pada tarikh perbicaraan telah mendapati tidak perlu dengar keterangan oleh saksi-saksi. Ada yang saya syaki berlaku pada hari tersebut, dan pada masa sekarang kes itu dirayu ke Mahkamah Rayuan, tetapi pegawai-pegawai di Istana Kehakiman mereka, kita panggil Istana Kehakiman, belum lagi membekalkan nota keterangan yang penuh. Nota keterangan yang penuh untuk pihak-pihak meneruskan dengan rayuan. Dan siapakah pegawai tinggi ini yang tidak mahu membekalkan nota keterangan yang penuh supaya perayu boleh merayu di Mahkamah Rayuan? Pegawai tinggi ini bukan seorang hakim, tetapi seorang yang dipanggil nama Datin Tipa. Sering kali beliau ditanya mengapa nota keterangan tidak boleh dibekalkan. Beliau tidak memberi jawapan yang munasabah. Dengan itu, Mahkamah Rayuan pun telah menetapkan kes ini didengar rayuannya tanpa nota keterangan yang penuh. Saya pohon ini dikaji dan siasat apakah peranan Datin Tipa ini untuk menjadi halangan kepada sesuatu kes itu dirayu. Rakyat Malaysia pergi ke mahkamah adalah sebab mereka menuntut keadilan. Tapi kalau mahkamah sendiri tidak memberi keadilan, di mana mereka akan pergi? Saya rasa ini adalah amat penting sekali untuk kerajaan kita mengambil perhatian mengenai state of affairs of our judiciary. Dengan izin, saya ingin teruskan dengan dalam beberapa hal di bajet yang dibentangkan 100 juta ringgit untuk sekolah Tamil, dan sekarang kerajaan mengatakan ini adalah bantuan. Saya nak tanya, ini adalah kewajipan kerajaan, bukan bantuan yang diberi oleh kerajaan kepada sekolah-sekolah, mana-mana sekolah, biarpun sekolah kebangsaan, sekolah Cina atau sekolah Tamil atau sekolah agama rakyat. Jangan panggil ini bantuan. Ini adalah kewajipan kerajaan untuk memberi peruntukan kepada sekolah-sekolah supaya sekolah-sekolah kita ada satu suasana tempat untuk murid-murid kita boleh belajar dalam suasana yang senang dan bagus, supaya mereka akan menjadi murid-murid atau pelajar yang masuk ke universiti yang cemerlang. Saya ingin teruskan dengan area polis kita dan immigration. Saya ingin tanya, apakah keadaan di mana kita dapat tahu bahawa sekumpulan usahawan ataupun sekumpulan warga asing dibawa ke satu tempat di Bangi dalam beberapa bas untuk diberi kursus usahawan. Saya nak tanya, apakah tujuan atau matlamat kerajaan untuk memberi kursus usahawan kepada orang-orang asing ini di Bangi? Kita perlu satu penjelasan mengenai ini, dan berapakah orang yang terlibat. Saya difahamkan bahawa yang berhormat Menteri Dalam Negeri telah membuat beberapa kenyataan tentang ini, tetapi belum lagi kita terima dengan muktamad. Kita ingin juga tanya, baru-baru ini Menteri Dalam Negeri telah mengumumkan bahawa pada bulan Januari akan diperkenalkan. Saya nak tahu berapakah kos setiap MyKad baru ini,
dan apakah tujuan sebenarnya. Untuk saya, kalau kita ada MyKad yang canggih pun tidak berguna kalau kita ada segelintir daripada pegawai-pegawai immigration yang tidak jujur. Kita tahu bahawa baru-baru ini ada beberapa pegawai kerajaan yang telah terlibat dalam isu MyKad ini tapi tidak didakwa di mahkamah. Jadi adakah sekumpulan pegawai ini itu ada hak istimewa yang tidak boleh didakwa? Dan baru-baru ini kita juga nampak seorang bernama Citra Kala dalam kes MIED di mahkamah telah ditarik balik tuduhan oleh Peguam Negara. Apakah sebab Peguam Negara boleh tarik balik satu kes jenayah di mahkamah? Walaupun mengikut Perlembagaan Persekutuan, Peguam Negara ada hak untuk menentukan perkembangan sesuatu kes. Beliau ada hak untuk tarik balik. Tetapi dalam kes itu, alasan yang diberi oleh Peguam Negara adalah bahawa Citra Kala telah membayar balik segala wang yang terlibat dalam kes rasuah itu. Jadi, jika seseorang curi dari sebuah bank, didakwa di mahkamah, kalau dibayar balik wang itu kepada bank, Peguam Negara boleh tarik balik kes itu. Itukah pesanan atau keadaan undang-undang di negara kita? Kita kena tanya diri kita sendiri. Jadi, sesiapa yang membuat satu perbuatan jenayah, boleh bayar balik, kes akan ditarik balik. Itu saya mau kerajaan mengambil perhatian yang serius terhadap kes ini bagaimana. Ya. Terima kasih Yang Berhormat. Saya berkongsi sedikit mengenai dengan poin yang Berhormat sentuh mengenai dengan pengeluaran MyKad baru. Minggu lalu saya telah bertanya di dalam Dewan ini kepada Menteri Dalam Negeri, kenapakah berlaku adanya individu yang memegang 1-2 kad pengenalan yang sekarang ini. Dan saya telah perlihatkan satu contoh. Saya ingin bertanya sama ada pengeluaran kad baru ini boleh menyelesaikan kes-kes seperti ini. Banyak kepincangan. Contohnya ialah seorang tadi pagi saya dimaklumkan, Yang Berhormat, seorang orang Sabah yang tidak pernah datang ke Semenanjung. Dia mau pinjam kereta, tapi apabila dicek, dia mempunyai pinjaman 7 loan motosikal di Semenanjung. Sedangkan beliau ini tidak pernah pun memijak Semenanjung. Jadi selain daripada itu, ini IPF. Ya, akaun IPF dikongsi oleh 2 orang. Nah, pertanyaan sini sama ada kerajaan dapat menyelesaikan perkara ini dengan pengeluaran kad baru, MyKad. Kalau kad ini hanya mengganti kad yang telah dikeluarkan dulu tanpa saringan, tanpa pembersihan, maka masalah itu akan berterusan. Berhormat, apa pendapat Yang Berhormat? Terima kasih Yang Berhormat Tuan. Itulah yang saya katakan tadi, tidak guna kita ada MyKad yang canggih yang akan menampung kos berjuta-juta ringgit jika sistem pegawai-pegawai yang bekerja di Jabatan Pendaftaran dan juga Jabatan Immigration, serta jika tidak ada political will, untuk membawa perubahan. Bagaimana projek IC di Sabah boleh berlaku, projek M di Sabah di mana beribu-ribu ratus orang asing telah menjadi warga negara Malaysia. Jadi lama-lama nanti kalau kerajaan mahu juga untuk kepentingan politik, nak juga bawa orang Bangladesh lah, orang Myanmar jadi warga negara Malaysia, lain kali di Barisan Nasional sama seperti Malaysian Chinese Association MCA, kita akan adakan satu Malaysian Bangladesh Association. Mereka akan jadi parti komponen di Barisan Nasional dan akan menuntut hak sama seperti warga negara Malaysia lain. Sedangkan kewarganegaraan mereka adalah disyaki. Kita harus berhati-hati, jangan jual negara untuk kepentingan politik. Ini penting. Jadi saya nak satu Royal Commission of Inquiry ditubuhkan untuk menyiasat ke semua aligasi-aligasi. Saya tak tahu betul-betul benar atau tidak, tapi kita ada beberapa bukti yang menunjukkan bukan warga negara Malaysia telah diberi kewarganegaraan dari Bangladesh dan Myanmar dan sebegitunya. Jadi terpulanglah kepada rakyat Malaysia. Bagaimana kita nak negara kita pada masa depan untuk anak-anak kita.
untuk hidup di negara ini, di mana warga negara asing diberi kerakyatan melalui satu sistem tidak mengikut undang-undang. Seterusnya, Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh tentang Malaysia ni telah menjadi macam-macam hub, human trafficking hub, drug trafficking hub, wildlife trafficking hub. Apa kita jadi famous, Malaysia jadi famous dengan izin untuk alasan-alasan yang salah. Bagaimana kita boleh mencegah Malaysia menjadi hub untuk tujuan wildlife smuggling ataupun human trafficking ataupun drug trafficking? Saya sekali lagi menegaskan bahawa kita tak serius. Kita punya coastline dengan izin bukan begitu besar. Apa pasal kawalan tidak dapat dibuat dengan sempurna? Kita ingin mengambil perhatian yang serius juga tentang hal ini. Tentang perhubungan dua negara, foreign policy, dengan izin Datuk Yang di-Pertua, apakah foreign policy kita terhadap Sri Lanka? Saya tahu ada hubungan dua hala. Kita lebih mementingkan perniagaan dengan Sri Lanka, tetapi pada satu sebelah kita katakan kepentingan orang-orang rakyat Sri Lanka harus dijaga oleh kerajaan Sri Lanka. Tetapi sehingga hari ini 100 orang telah mati akibat perang di Sri Lanka, dan pada bulan-bulan yang akhir apabila perang itu tamat, lebih kurang 40,000 rakyat Sri Lanka terkorban. Jadi, tapi kita masih adakan hubungan dua hala dengan Sri Lanka, dan sedia terima alasan kerajaan Sri Lanka bahawa tiada masalah di Sri Lanka. Tetapi laporan-laporan antarabangsa, termasuk laporan-laporan United Nations, mengatakan keadaan di Sri Lanka amat genting, di mana orang ramai tidak begitu selesa dengan kehidupan mereka. Hari-hari ada orang kehilangan nyawa. Terima kasih, Datuk Speaker. Datuk Intan, adakah Datuk Intan bercadang untuk memberikan pandangan kepada kerajaan bahawa di Sri Lanka bukan sahaja terdapat kumpulan Tamil yang dipinggirkan dan kumpulan Tamil yang dikepung dan ditempatkan dalam keadaan yang terlalu naif dan menidakkan anak-anak mereka ke sekolah dan sebagainya. Tapi terdapat sekumpulan besar orang-orang Islam. Orang-orang Islam di Sri Lanka juga mendapat tekanan yang sama, tidak mendapat layanan yang sama. Malah mereka mereka telah dinafikan untuk pendapat pendidikan dan pekerjaan yang sesuai dengan kedudukan mereka sebagai rakyat Sri Lanka. Apakah pandangan Datuk Intan tentang hal ini untuk dinasihatkan kepada kerajaan? Terima kasih Yang Berhormat Sungai Petani. Di Sri Lanka terdapat satu golongan besar orang Tamil Muslim, di mana mereka juga telah dinyaya oleh askar-askar Sri Lanka. Kalau kita pergi ke Sri Lanka sekarang, orang Sri Lankan Muslim tidak ada keperluan asas. Saya tengok kalau di beberapa tempat di perkampungan orang Islam Sri Lanka itu tiada masjid pun untuk mereka semayang. Jadi kita di Malaysia ada perhubungan perniagaan dengan Sri Lanka. Saya tahu CIMB Group ada pelaburan yang besar di Sri Lanka, tetapi kita lebih mementingkan. Saya bukan tidak cadang untuk jangan ada perhubungan perdagangan dengan Sri Lanka, tetapi gunakanlah leverage kerajaan untuk memerlukan kerajaan Sri Lanka untuk mematuhi kaedah-kaedah human rights antarabangsa. Saya harap kerajaan akan mengambil pandangan yang serius dan bukan memberi kepentingan yang lebih kepada perhubungan dua hala dan perniagaan di antara Malaysia dan Sri Lanka. Saya juga ingin tahu dari pembentangan bajet ini, apakah pembangunan yang akan dibawa ke Teluk Intan, sebab beberapa daerah ataupun kawasan di Teluk Intan masih mengalami banjir kilat tiap-tiap kali hujan lebat, dan pada keseluruhannya kebersihan di sekitar kawasan Teluk Intan tidak memuaskan. Tiap-tiap kali kita tanya majlis tempatan itu, mereka mengatakan tidak cukup peruntukan. Tetapi apabila kita tanya soalan di Dewan ni,
daripada menteri mengatakan ada cukup peruntukan yang diberi kepada majlis, tapi mereka tidak tahu mengapa Majlis Perbandaran Teluk Intan seringkali memberi alasan bahawa tiada peruntukan. Saya ingin sentuh sedikit tentang pilihan raya. Beberapa isu telah dibangkit selepas rally bersih itu, dan satu PSC telah ditubuhkan di Parlimen. Walau bagaimanapun, saya ingin minta bahawa apabila sesuatu pilihan raya telah ditetapkan di mana Parlimen dibubarkan, kita mesti ikut contoh negara India, di mana Suruhanjaya pilihan raya akan memain peranan caretaker government. Dan selepas saja satu pengumuman telah dibuat tentang pembubaran bubaran balik Parlimen, kita mesti larang ataupun satu undang-undang diadakan untuk larang atau halang pihak-pihak bekas-bekas menteri untuk terus mengumumkan projek-projek di merata-rata tempat dan peruntukan. Ini juga saya ingin cadangkan satu lagi amalan yang sangat digunakan oleh pihak Barisan Nasional adalah tiap-tiap kali ada pilihan raya kecil, banyak hamper dikeluarkan. Sehingga masyarakat kita telah menjadi satu masyarakat hamper. Tiap-tiap kali kita pergi, hulurkan hamper. Jadi kita mahu satu bantuan oleh kerajaan yang benar-benar betul-betul mengambil kira kebaikan masyarakat. Bukan pilihan raya bagi hamper, pilihan raya bagi hamper. Pilihan raya di Hulu Selangor bagi beras. Di beras ada gambar Presiden MIC. Apa ini? Ini betul-betulkah rakyat didahulukan? Saya percaya ini adalah satu politik, amalan politik yang sungguh low standard dikatakan. Betul-betul kita kena bangunkan negara kita. Takkan 50 tahun bagi ni juga bagi hamper. Jadi saya bau kalau bolehlah ban hamper untuk dua-dua pihak pun bagus juga. Dan saya juga ingin mengatakan, ini baru-baru ini saya tengok Perdana Menteri kita ni, yang amat berhormat Perdana Menteri kita, sangat mementingkan orang pengundi India dan masyarakat India. Tiba-tiba masyarakat India telah menjadi penting di landscape politik negara kita ini. Wah, bukan main. Ambil basikal, naik bas, turun Little India di Brickfields, turun ke Lebo Ampang, tak habis-habis. Saya khawatir ni nanti Perdana Menteri kita dia sangat-sangat mau undi orang India. Nanti Taipusung tahun depan di bulan Januari, mungkin Perdana Menteri akan ambil kawadi untuk memikat undi orang India. Saya takut ni. Mungkin saya tak tahu. The way he is going about, desperate. The Prime Minister is desperate for Indian votes. Kalau kita tengok, biar kita gambarkanlah Perdana Menteri kita ambil kawadi untuk memikat undi, ambil hati orang India. Bukan main. Tetapi dahulu Perdana Menteri ada menjadi Menteri Pelajaran. Tak cemburu. Kita pun kalau Perdana Menteri nak ambil kawadi, saya pun boleh tolong bawa susu kah? Boleh juga. Dia sangat nak undi orang India. Tapi dulu tak tahu. Dulu orang India tak tahu. Tiap-tiap kali bagi hamper melalui MIC. Mana MIC? Tiap-tiap kali bagi hamper. Sekarang tiba-tiba undi orang India sudah jadi penting. Tetapi Kapar bangun. Yang berhormat, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Yang berhormat, Teluk Intan, saya nak tanya sedikit. Tadi Yang berhormat beritahu masa pilihan raya MIC bagi hamper. Yang berhormat setuju juga masa pilihan raya di Teluk Kemang. Teluk Kemang di banyak election, bukan Teluk Kemang, Bagan Pinang, di estate MIC potong kambing, potong ayam. Yang berhormat setuju juga? Saya mau tanya dengan Yang berhormat. Ya, itu pilihan raya kecil Bagan Pinang. Sikit typing. Yang saya Teluk Intan, minta maaf. Yang saya nak bangkitkan ni ialah nampak ada budaya meniru ni. Apabila pimpinan Pakatan Rakyat mendekati golongan
pemandu teksi dapat habuan banyak. Sepang duduklah. Putrajaya. Apabila ada pimpinan Pakatan Rakyat naik LRT, mereka pun naik bas. Jadi budaya meniru ni. Jadi saya heran sungguh. Putrajaya dengan Sepang tak boleh terima pandangan ni. Budaya meniru ni. Tapi saya berpandangan kalau tiru yang baik tu boleh, tidak ada masalah. Apa masalah? Apa Teluk Intan punya pandangan? Budaya meniru ni. Ya, budaya meniru itu saya rasa beberapa isu dari bajet Pakatan Rakyat pun ditiru oleh Barisan Nasional. Jadi saya mintalah benar-benar jangan memperkecilkan kaum India. Jika nak undi mereka, bagi hamper. Bagilah mereka satu program yang betul-betul boleh membangunkan hidup mereka. Bagilah program pendidikan ataupun pinjaman kewangan dari institusi kewangan untuk perniagaan-perniagaan kecil. Untuk hamper ni berapa hari mereka boleh makan. Jadi saya hairanlah untuk budaya Barisan Nasional di banyak berlori-lori kita tengok di Bagan Pinang dan macam itu, bawa hamper saja. Itu saja. Sehingga saya pergi ke pilihan raya kecil di Tenang. Pilihan raya kecil di Tenang, orang estate sana tanya saya, tak bawa apa-apa ke? Baru orang Barisan Nasional bagi beras, bagi hamper. Kenapa Yang Berhormat tak bawa apa-apa? Ini sungguh memalukan. Bukan saja itu, ini menunjukkan pimpinan kalau nak celah bangunlah Sepang, jangan duduk sana. Saya bagi peluang untuk mencelah. Ada apa-apa penjelasan nak tanya? Saya I can take all of you at one time, no problem. Lenggok. Stand up lah. Where are the big boys? Where are the big boys? Stand up. You don't belittle the Indian voters. They are also Malaysians. Tuan Yang Di-Pertua, peraturan. Ya. No, Yang Berhormat. Tadi Yang Berhormat kata suruh orang Islam ambil kabadi. Itu sangkaan jahat tu Yang Berhormat. Itu salah tu daripada segi hukum hakam. Hukum agama jangan. No. Saya minta lah tarik balik ni. 36.6. Yang Hormat ya. Saya mendengar. Saya minta peraturan. Saya minta keputusan apa ni Yang Di-Pertua. Ya, tengah buat keputusan ya. 36.6 ya. Saya mendengar tadi, tapi saya rasa itu ucapan politik yang tidak ada niat yang apalah. Yang Berhormat, 36.6 dia menyarankan orang Islam untuk ambil kabadi. No. Tak, dia menyarankan yang membawa kabadi. Saya nak apa hukum akan bawa kabadi ini kepada orang Islam. Itu saya minta penjelasan. Ya. Dan saya ambil ni atas peraturan 36.6. Ya, saya tahu Yang Hormat. Yang Hormat, ya saya itu ucapan politik tadi, dia tidak niat, dia tidak cakap pun orang Islam angkat. Dia cuma merujuk kepada Perdana Menteri yang saya rasa dalam konteks 36.6 tu apa Yang Berhormat? 36.6 apa tu Yang Berhormat? Perdana Menteri tu apa? Ali Berhormat yang pekan ni apa? Apa agama dia? Islam ke? Saya nak tanya apa agama Ali Yang Berhormat pekan? Tuan Speaker, tanya pandangan baling. Jangan macam ni Yang Minta Hormat. baling bagi pandangan. Tailah Kita balik. minta baling bagi pandangan. Tengok baling. Tailah balik. Ini Tanya bukan soal. balik. Ini soal hukum Speaker, minta hakam. baling bagi pandangan. No. Balik. Sudah. You are the MIC and technology. Saya Don't you see cakap my technology? 36 Sudah. Minta balik bagi Saya pandangan. kata 36.6, 36.3, 36.12. Itu Minta semua balik perkara bagi yang pandangan tentang tu. tingkah laku Ali Yang Berhormat. Dia Tak boleh. Teluk Intan berkata Yang ni soal sekiranya hukum nak hakam. menarik Ini bukan soal undi, politik. sekiranya Yang soal Berhormat hukum. tadi Teluk Mungkin Intan Perdana Menteri menyuruh Yang Berhormat Ali Mungkin Perdana Pekan Menteri akan supaya buat bawa seperti kabadi. perkara Saya itu. nak tanya Kuala Itu. Kedah. Apa Memang dia tak hukum boleh. hakam orang Islam bawa kabadi? Memang tak boleh, Nah, saya tetapi nak tanya apa hukum hakam dia? memang tak boleh, Nah, tetapi apa hukum hakam dia? Boleh? tetap Yang Berhormat kena setuju, rujuk boleh? Kuala Kedah boleh? Tetapi Tak, kalau saya nak tanya Kuala Itu Kedah tak kata payah boleh? ulama, takkan Kuala Tak, Kedah saya nak tanya ialah. Kuala Kedah kata boleh? mungkin Tak kalau boleh. sekiranya Boleh ke tak boleh?
Kuala Kedah tak payah tanya ulama. Itu pun takkan tak tahu Kuala Kedah. Boleh ke tak boleh? Kena tanya majlis fatwa lah. Saya tanya Kuala Kedah boleh ke hukum makam dia? Boleh. Mana saya tahu kena tanya majlis fatwa. Saya nak tanya fatwa mana? Boleh saya sambung? Boleh saya sambung? Datuk Speaker. Boleh saya sambung? Kalau Kuala Kedah tak jawab balik. Sepang Saya- tak pernah tengok di Yang Dewan Muhammad. tiba-tiba hari ini Yang muncul Muhammad lah. Tolu Intan. Datuk Coba Yang Yang Muhammad Ketua. huraikan balik. Datuk Maksud Yang Yang Muhammad Ketua. ya. Dengan izin. Ya. I have the highest of respect for Islam. Tapi mereka ingin nak politikan isu Yang Muhammad, ini. Yang Muhammad. Saya I'm dah asking katakan you kat to soal refresh. Dia tadi Yang Muhammad boleh semak dalam handset 36 apa dia cakap tadi. niat, ada niat Saya jahat dulu terhadap Intan seseorang. kan Saya Ya. katakan bahawa tadi, selepas saya ini, takut, saya Ahli khawatir. yang berhormat What do you mean, pegan Yang bawa Muhammad? Kabadi masa di Pabalik. Oh, jadi you Masa type Okey, besar. saya nak tanya Yang sekarang. Muhammad, Yang Jadi Muhammad. Itu dalam Jadi yang handset. berhormat Dan saya menghina minta Kawadi ke? dalam perkara 366 So you are supaya belittling Tuan Kawadi, Speaker is it? buat keputusan dia So tarik in- balik. So Yang I Muhammad. can take it to be dia belittling Itu, the itu practice yang of kita- Sebentar, Kawadi. sebentar Yang Muhammad. Handset Sebentar, pengarang. Come on lah, Yang don't Muhammad, politicize saya everything lah. minta- You hardly come to the Dewan also. Teluk Intan. Come once in a Saya blue minta moon Yang and then Muhammad making noise. perjelaskan maksud Yang Saya Muhammad. tak- saya- Saya saya mempunyai cuma- interpretasi yang berbeza, tetapi Yang Muhammad perjelaskannya. Saya akan menjelaskan. Ya, Datuk Yang Dipertua, saya cuma katakan dalam usaha yang amat berhormat Perdana Menteri untuk memikat undi orang-orang India, dia yang berhormat Perdana Menteri telah membuat beberapa langkah, menanggung basikal lah, mengambil bas lah, pergi ke Little India lah. Saya khawatir, saya takut nanti satu hari Thaipusam kemudian mungkin ada possibility. Baik, Muhammad. Bukan, itu saya tak ada niat jahat. Ya, you can stop there Yang Muhammad. Cukuplah sana. Yang berhormat Tuan Speaker, kalau mungkin tu termaktub dalam 366 niat jahat, sangkaan jahat. Itu yang saya minta dia tarik balik. Susah ke? Yang Kuala Kedah nak kata nak justified, kenapa? Terima kasih Yang Muhammad ya. Saya Tak baling bagi pandangan. Baling. Saya teruskan. Datuk Yang Dipertua. saya Yang Muhammad, saya tidak melihat bahwa Yang Muhammad Teluk Intan mempersendakan agama di sini. Dia cuma beri contoh. Terima kasih Yang Muhammad. Ya, teruskan Yang Muhammad. Terima kasih Datuk Yang Muhammad, saya Dipertua. minta Yang Muhammad dah habis masa Yang Muhammad. Time dah habis. Ya. Ini sebab You should finish 12:22. Okey, seminit lagi. Jadi saya nak kita ambil pandangan yang serius. Tak perlu ke tak kisah orang India ke Cina ke Melayu. Betul-betul saya mau kerajaan mengambil pandangan yang serius terhadap kebajikan semua masyarakat Malaysia. Apa salahnya? Kita ada banyak isu-isu yang kita harus mengambil perhatian seperti PKFZ, kes Teo Beng Hock, Amirul Rashid, Kugen, keadaan Badan Kehakiman kita, kes MACC, banyak lagi sekolah-sekolah, keperuntukan untuk sekolah-sekolah, untuk sijil United Examination Certificate untuk sekolah Cina, Tuan Speaker. banyak lagi PPS Tuan ramai. Speaker. Jadi saya rasa Saya nak tanya. ini adalah peluang yang Ya. bagus Point of sekali. order Saya tadi, tak ada Tuan masa. Speaker. Tak ada masa, Kerana saya tak bagi. dia pandai putar belit, Tuan Speaker. Ya, tak ada masa. Lepas Saya tu tak. dia gunakan Pakatan Rakyat. Rakyat tak pernah berpakat untuk jatuhkan Barisan Nasional, Tuan Speaker. Dia yang pakar. Ini pun satu. Lepas tu dia cakap dia tak tarik balik lagi. Saya tak bagi, berkenaan dengan tarik balik. Saya tak 366 akan tarik balik lagi. 366 ni. Duduk. Ingat apa? Lenggong duduk. Macam Saya mana tak Tuan bagi. Speaker? Tuan Speaker punya apa keputusan macam mana Tuan Speaker? You cuma nak politikan, saya tak bagi. Tuan Speaker, Saya- berniat jahat Tuan Speaker. Dia Tak, putar Yang balik Muhammad. kenyataan dibuat tadi. Yang Muhammad, saya Ada minta sambung maaf masa dalam ke? perkara ini. Sebentar Yang Muhammad. Suara tarik balik dulu Pak. Tak, saya melihat bahwa dia tidak ada niat untuk mempersendakan agama orang lain Yang Muhammad ya. Ya. Saya minta maaf Yang Muhammad. Ya. Saya gulung. Ya, Terima habiskan kasih. Yang Muhammad. Jadi saya mau satu era politik yang baru. Jangan kita nak ambil undi orang, buat bagi hamper lah, itulah ini. Kita mau satu era politik yang baru di mana pihak Barisan Nasional ataupun Pakatan Rakyat betul-betul mementingkan rakyat. Jangan slogan saja. Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Rakyat mana didahulukan? Satu Malaysia pun tak ada satu Malaysia. Jadi kita kena bagi satu pesanan yang penting di sini. Kalau Bagilah satu Tuan Malaysia Intan. betul-betul bagi Kesianlah semua sama saya, keadilan Tuan Intan, kepada semua sikit rakyat saja. Malaysia. Tak ada masalah lenggong. Nanti saya bagilah celak. sikit Terima saja. kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih. Setengah minit. Tak berani. Yang Muhammad jawab baru.